Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Bersama saya Zaira Sri Zakaria dalam BES 510, edisi 5 petang. Kita ikuti paparannya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM telah menyekat hampir 1,300 laman sesawang berunsur lucah dari tahun 2011 hingga November lalu. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari memaklumkan tindakan diambil hasil aduan awam dan bilangan capaian atau populariti laman sesawang. Polis Diraja Malaysia PDRM memandang serius jenayah cyber yang semakin membimbangkan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM Datuk Hamzah Taib berkata, kes berkaitan jenayah cyber semakin meningkat dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini ekoran kecanggihan teknologi. Setelah menamatkan misi anti pelanunan di Teluk Aden di Laut Arab, kapal perang Chung Mu Gong Yi Sun Sin milik Tentera Laut Republik Korea Selatan singgah ke Malaysia untuk menambah bekalan dan beristirahat sebelum meneruskan perjalanan pulang ke Busan. Kapal berkelajuan 29 knot ini dianggotai 36 pegawai dan 266 anggota yang diketuai oleh pegawai pemerintah Kapten Yu Jae-man. Ia dilengkapi dengan keupayaan sistem pemancar peluru berpandu, meriam serta senjata torpedo kapal selam. Bagi melancarkan lagi kerja-kerja pengasingan sisa di punca di Kedah, syarikat pelupusan sisa pepejal I Idaman Seram Berhad melancarkan 14 buah truk untuk melakukan pemantauan 24 jam 7 hari seminggu. Dengan adanya kenderaan tersebut, pelbagai masalah di lapangan mampu diselesaikan secepat mungkin. 8 laluan dikenal pasti dengan laluan pertama bermula dari Wisma I Idaman ke daerah Sik. Sistem penguatkuasaan automatik AES akan diperluas ke seluruh negara bagi mengatasi kemalangan jalan raya. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz Kaprawi berkata, AES akan diperluas ke lokasi berisiko kemalangan yang dikenal pasti hasil kajian Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS. Perbincangan dengan pihak berkaitan masih dijalankan untuk menambah baik terma perjanjian AES yang mengambil kira pandangan dan maklum balas daripada pelbagai pihak. Ketika ini AES masih diteruskan di 14 lokasi di Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya melibatkan 10 kamera tetap serta 4 kamera mudah alih. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani memperuntukkan 41.25 juta ringgit bagi program peningkatan hasil padi luar jelapang secara estet di bawah rancangan Malaysia ke-11. Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang Datuk Muhammad Salim Taha berkata, program yang diperakui unit perancang ekonomi itu menyasarkan keluasan 15,275 hektar jelapang dengan sasaran penyertaan 7,000 peserta. Ia dijangka menghasilkan 119,791 metrik tan padi dengan nilai hasilnya hampir 150 juta ringgit setiap musim. Afghanistan memperketatkan kawalan keselamatan di lapangan terbang di Bandar Kandahar selepas kompleks berkenaan diserang militan Taliban. Dalam serangan tersebut, sekurang-kurangnya 8 disahkan maut. Mangsa terdiri daripada orang awam dan tentera. Menurut jurucakap Gubernur Kandahar, serangan itu disasarkan ke arah blok kediaman kaki tangan kerajaan dan pangkalan tentera Afghan NATO di kompleks lapangan terbang berkenaan. Berikutan hujan lebat di Oregon, Amerika Syarikat, beberapa jalan utama dan sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Banjir turut melanda beberapa kawasan di Oregon dan Washington menyebabkan penduduk terpaksa berpindah. Hujan paling lebat yang pernah direkodkan turut menyebabkan tanah runtuh. Sisa buangan juga dilaporkan melimpah ke Sungai Willamette dan penduduk diarah agar tidak menggunakan sungai itu dalam tempoh 48 jam. Baik saudara, itu tadi antara paparan untuk jam ini. Banyak lagi berita juga laporan Perhimpunan Agung UMNO dapat anda ikuti dalam Nasional 5 selepas ini. Teruskan dengan Nasional 5 bersama Farhatul Aisyati Osman. Silakan Farhatul.